Si mati meninggal dunia meninggalkan bapa, isteri, seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Arwah masih belum membayar zakat gajinya. Arwah masih belum membayar zakat gajinya selama 2 tahun. Tetapi jumlah tidak dapat dikenal pasti. Dan juga arwah belum mampu menunaikan haji. Bagaimanakah cara penyelesaiannya dan pengiraan pembahagian faraid? Ada 2 persoalan besar kan. Pertama, dia meninggal dunia, adalah waris dia. Ni kita akan belajar, kita akan kira lepas ni. Cuma sebelum tu dia kata arwah belum membayar zakat gajinya. Selama 2 tahun belum bayar lagi. Jumlah tak boleh kenal pasti. Itu satu masalah kan. Jumlah ni kita tak boleh kenal pasti. Pasal anak dia tak beritahu pada suami, kepada isteri ke, pada anak-anak dia kan. Lepas tu haji belum tunai lagi. Kita tengok yang pertama kan. Pertama, untuk zakat tu. Ni ada slide dia kan. Tak apalah kan, macam mana? Untuk zakat, kita semua ni kita kena tahu zakat kita. Personal zakat ni personal, macam solat, macam puasa. Dia bukan kerajaan. Jangan anggap ini kerajaan, bukan. Semua orang, semua kita yang mukallaf ni kena tahu zakat kita. Jangan duk salah. Semalam dia kata, saya bayar zakat fitrah tiap tahun. Bukan. Zakat fitrah. Zakat harta. Yang kalau zakat gaji ni masuk zakat harta. Zakat fitrah mudah kan. RM7.30, kerajaan keluarkan berapa figure dia, kita keluarkan. Itu cukai alam sekitar zakat fitrah ni. Hidup saja, hidup 30 Ramadan, kena cukai kan, RM7.30. Pasal apa? Menghirup udara Allah, berjalan atas bumi Allah, guna matahari Allah kan. Itu cukai alam sekitar. Zakat fitrah, fitrah. Kita guna alam, fitrah alam. Itu mudah, dah banyak, majoriti kita bayar. Tapi yang masalahnya ialah zakat pendapatan, zakat penggajian. Yang ni yang agak boleh menimbulkan sedikit masalah pada sebahagian kalau masyarakat sebagai orang yang kurang beri perhatian pada perkara ini, iaitu berapa zakat dia. Kalau zakat gaji, kena tengok gaji dia berapa. Berapa gaji dia? Okey, kita tengok slip gaji si mati. Ada slip gaji. Kalau ada slip mati, biasa ada kan? Slip mati, kita kira. Kan? Berapa slip gaji? Ada yang buat potongan gaji, potongan zakat, ada. Masjid mana minggu lepas? Minggu lepas tanya saya, masjid, boleh kau tak buat potongan zakat gaji? Tengok keadaan, kita jangan, benda ni kena belajar sikit kan. Iaitu pertama, kita kena pasti dulu zakat tu. Arwah betul dah ada hutang zakat. Dengan kita kena pasti gaji dia berapa. Gaji dia berapa kan? Gaji dia berapa? Memang dia layak zakat. Zakat 2 perkara kan, bila kita nak tengok ahli waris lah, dia nak semak kita tengok slip gaji dia. Okey, berapa? 3,000, 5,000, cek mana pendapatan dia. Dan bukan tengok zakat, bukan pendapatan saja. Zakat kita tengok perbelanjaan juga. Iaitu perbelanjaan daruriyah, perbelanjaan asasi. Berapa tanggungan yang dia ada. Dia tak sama dengan income tax. Ini sering kali kita keliru, tersalah. Kalau income tax, gaji masuk, dia kan cukai pendapatan kan. Kalau zakat apa income tax ni, masuk kena kan. Dia tak kira berapa tanggungan yang penolakan tu. Walaupun adalah penolakan anak 1,000, isteri 3,000 kan. Itu dia buat. Tapi apa pun dia tak begitu. Dia itu budi bicara keras, itu teks tak sama. Sedangkan kalau zakat ni kita tengok berapa yang asasi kita, yang sebenar. Berapa? Belanja untuk anak. Walaupun katalah A dengan B sama-sama gaji 5,000. A ada 5 orang anak, B seorang anak. Tak sama dah. Pasal
tanggungan tak sama. Dan B, bukan saja tanggung anak dia, tanggung mak bapak dia. Tanggung mak bapak wajib dalam Quran, dalam Islam. Dia kena tolak tanggungan. Mungkin B tak kena zakat. B gaji 10,000, A gaji 5,000. Belum tentu lagi B kena zakat. Pasal apa? Kita tengok pendapatan dan tengok perbelanjaan. A tadi 5,000, tapi bujang. Mungkin dia dah potensi untuk kena zakat, jelas. Pasal apa? Tak ada tanggungan. Masuk saja kan. Jadi, yang dia tolak dia sikit sangat. Tolak perbelanjaan, tanggungan dia sikit sangat, tak banyak. Apatah lagi kalau ada di kalangan tanggungan itu yang sakit berat. Lagilah. Gaji 20,000 sebulan. Belum tentu kena zakat. Tapi kalau income tax, 20,000 memang dia kena bayar 20,000. Gaji dia 11 bulan je sebenarnya. Secara kasarnya lah kan. Gaji 10,000 tolak 10,000. Gaji 11 bulan saja. Secara kasarnya. Tapi dalam zakat tak begitu. Sebab tu kita kena semak dulu. Waris kena cek, okey dia ni, okey. Dia nampaknya cukup nisab, cukup haul, milkut tam. 3 syarat zakat. Cukup nisab. Berapa nisab dia? Nisab zakat ni dia ikut kadar emas semasa. Kalau kadar emas semasa naik, naiklah dia. Iaitu 20 dinar. Formula zaman Rasulullah tu 20 dinar. Iaitu kalau kita masa sekarang 20 dinar ni equivalent dengan 1 dinar sama dengan 4.25 gram. Jadi kalau 20 dinar kita kalilah 20 kali 4.25 gram, kita akan dapat 85 gram. Jadi 85 gram emas ni dia menjadi nisab. Okey, gaji dia 1,000, gaji dia 5,000. Dia tak cukup nisab lagi. Contoh kan? Katakanlah A kan? A gaji dia 5,000. Kan? Nisab zakat kalau kita Mesir sekarang nisab zakat lebih kurang 21,000. 21,000. Sekarang ni mahal, emas mahal. Berarti katalah ini bulan Januari. Bulan Januari baru 50. Setengah dia dah bayar zakat pada waktu ni. Sedangkan dia tak cukup lagi nisab. Nisab pun tak cukup, hal pun dia tak cukup. Bulan kedua 5,000 pula. Kan bulan 2. Campur 2 ni tak cukup lagi. Berarti bulan 3, bulan 4 baru 20,000, tak cukup lagi. Bulan 5 mungkin dah cukup. Ini kalau cukup. Tapi kita tak tolak lagi perbelanjaan asasi dia. Okay? Itu contoh yang kita kena beri perhatian. Lepas tu, ilmu ni kena belajar kan? Macam mana nak tolak berapa per individu, panggil hak kifayah. Berapa setiap individu. Dan banyakkan majlis Islam dia keluarkan setiap tahun, atas setengah tu 2 tahun sekali. Berapa hak yang boleh kita tolak per individu. Kepala keluarga, anak yang belajar, anak yang gini, anak. Tapi yang tepatnya kita sendiri. Macam kita nak ukur rakaat solat. Orang lain tak tahu. Kamu semua 3 rakaat. Saya baru 2 baru. Pasal kita personal. Sama dengan zakat tu kan. Kita personal, jadi kita kena tahu berapa pendapatan kita dan berapa perbelanjaan sebenar yang dibenarkan kita tolak. Cukup satu kitaran, iaitu setahun hijrah. Setahun hijrah ni 354 hari. Setahun Masihi 365. Tak sama, ataupun 366, tak sama. Sebab tu kita semua ni kena satu tarikh yang lebih tepat lah kan. Kita kena letak satu tarikh bila kita kira zakat dan bila kita stop account. Start bila. Jangan duk tukar dah tempoh tu. Katakanlah bayar zakat setiap 1 Ramadan. Tak dia apa ni bekerja tu dah ada pendapatan dah kena zakat 1 Ramadan sampai. Masuk Ramadan berikutnya bayar. Masuk Ramadan cukup. Kira berapa? Okey. Kena zakat tahun ni. Tak kena. Kena sikit, kena banyak, kena 20,000. Kita saja yang lebih tahu.
Sebab itu, bila kita lebih tahu, kita bertanggungjawab untuk kira. Dan kalau kita tak tahu, kita tak tahu bila kita mati, masalahnya kan. Sebab tu kena rekodkan. Kita kena rekodkan dan maklumkan kepada anak isteri lah kan, kepada isteri lah kan, terutama ataupun suami, berapa kita sebenarnya kan. Kalau katakanlah okey, abang ni bayar zakat abang pada setiap 1 Muharram. Senanglah. Pada anak-anak pun tahu bapak kita bayar zakat 1 Muharram. Tapi sekarang masalahnya bayar zakat 31 Disember kan. Close account sebenarnya tak tepat kan. Tu 11 hari setahun beza tu. Tak tepat. Sebab tu kita sebagai, kata dia rukun Islam kan, sebagai Muslim kita kena tahu kita sendiri. Dan kita pun tak tahu bila kita start kerja. Tak sama kan. Bila kita mulai bekerja, berpendapatan tak sama masing-masing tu. Okay? Jadi kena start satu tarikh dan jangan tukar tarikh tu. Personal. Sampailah kita mati. Okay? Dia bukan baca income tax. 1 Januari 31 dia bukan. Dan apa-apa pendapatan lah, apa kita kira. Kalau kata perniagaan, kita kira zakat perniagaan. Atau pendapatan okey. Pada tahun ni saya kena zakat RM5,000. Bayar RM5,000. So katalah ada dividen apa semua. Dividen masuk pada 3 Muharram. Tak kira dah. Dah terlepas tarikh dah. Forward tepat. Untuk tahun depan. Barulah kiraan zakat kita tepat. Okay? Itu caranya. Sebab itu bila bab zakat ni, maksudnya semua Muslim lah sebenarnya, dia wajib belajar lah. Kita ni bab zakat agak take for granted orang kata kan. Pasal apa? Kalau kita nak pergi haji, kita akan khusus haji bukan main. Haji kecil buat di surau, khusus haji, belajar haji gini bukan main kan. Tawaf apa semua. Lepas tu ada haji peringkat kebangsaan apa, buat khusus haji. Sedangkan ibadat tu sekali seumur hidup. Kewajipannya sekali seumur hidup. Sedangkan zakat ni kewajipan sepanjang hidup kita. Kena tahu. Sepanjang hidup. Pasal kalau tidak, kita bayar tak tepat, salah. Mesti bayar tepat. Kalau nak lebih apa semua, kita boleh buat sedekah, boleh buat wakaf. Tapi berapa zakat tu sebenarnya? Amount dia. Itu kena tahu. Dan yang tahunya kita. Berapa kemasukan kita, berapa yang kita belanjakan yang dibenarkan. Contoh kan, kalau kita ikut formula income tax, anak RM1,000 je. Sedangkan perbelanjaan sebenar kata yang baru lah, anak ada baru anak kecil hantar tadika tak 300 bulan. 300 bulan perbelanjaan sebenar. Kali 300 bulan kali 12. 3,600 dah kena tolak. Cara pengiraan yang lebih tepat lah. Kan? Dan kerajaan tidak force kita kan. Ni kamu kena bayar ini sebanyak. Tak. Jadi kita sendiri, okey, saya kira tahun ni saya kena bayar zakat RM300. RM300. Tahun depan berkira, saya tak kena bayar zakat. Tak apa. Bukan menjadi beban pada kerajaan. Kan? Allah tak memerlukan kita. Kita memerlukan Allah. Zakat, kita yang kena usahakan. Kalau rasa tak cukup, kita tahu. Saya nak bayar zakat. Kerja kan. Tambah. Okey, tambah. Dulu 300. Sekarang dah 3,000. Tahun berikutnya. Tahun depannya 30,000. Alhamdulillah. Tapi kita yang kena kira sendiri. Kan? Ikut formula dan ikut tu. Tarikh-tarikh, cukup haul, cukup nisab, mil kutak. Kalau kita serah orang, dia akan jadi, gini-gini, kurang tepat lah kan. Bila kurang tepat, kita ada masalah lah kan. Takut terhutang dengan Allah. Kita bayar zakat seribu. Tapi sebenarnya, bila sebenarnya, malaikat tahu kan. Malaikat kita tak ada ruang untuk kan. Kau ada, ni zakat patutnya 1,400. Kan? Apa masalah? Jadi kita akan berhutang dengan Allah. Dainullah. Kita tak nak macam tu. Lepas tu kena tahu kan. Yang paling bagus je fix kan. Tarikh tu dan tentukan berapa zakat kita. Kira setiap kitaran hijri kan. Jadi bila kita dah tahu apa semua, ambil rekod gaji apa semua, si mati tu cek apa semua, ni tak tepat dah. Pasal kita akan buat secara purata kan. Pasal mungkin ada kemasukan lain, mungkin ada perbelanjaan, bukan dapat kurang tepat. Tapi apa pun,
Sebagai waris, kita tu boleh tolong. Setakat mana yang kita dapat figure. Oh, slip gaji dia ni, ini berapa, dia belanja pun kita tak tahu. Kita ambil yang umum je lah. Tolak. Bayar zakat dulu sebelum kita kira faraid. Ambil daripada mana? Ambil daripada wang si mati tu. Katakanlah wang si mati dalam bank ada 100,000. Oh, kira-kira ada zakat 5,000. Ambil dulu. Sebelum kita lunaskan faraid. Okey? Itu yang pertama bab zakat. Ada soalan? Zakat. Ada? Jelas? Yang kedua, soalan berkaitan dengan haji. Bila tak mampu pergi haji, tak wajib. Tak mampu pergi haji, dia tak wajib lah pergi haji. Dan kita sebagai waris, janganlah kita, okay, tak apalah, kita ambil daripada atas, kita buat badah haji. Tak perlu. Pasal dia tidak ada kewajipan. Ini kerja dengan Allah, bukan kerja tak boleh dia kan. Tak, ini dengan Allah. Bila Allah kata, kamu tak wajib, tak payahlah. Janganlah apa, ini tak boleh kita pakat-pakat lah kan. Kita ambil pada harta si mati sebelum pagi parik, dia tak payah. Tak perlu pun. Allah Maha mengetahui. Janganlah kita duk ikut-ikut dengan tak boleh, kita kena buat. Arwah dah tak mampu, miskin, gaji 2,000 sebulan, anak 5, tak payah. Jangan susah hati. Pasal dia tidak diwajibkan. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita masuk poin kita kan. Setelah tolak zakat, berapa? Kemudian tinggal harta, faraid dibahagikan. Okey. Untuk faraid. Jadi arwah ada apa? Bapa, isteri, satu anak perempuan, satu anak lelaki. Jadi 4 waris dia kan. Kita tengok kan. Berarti dia ada bapa. Ada bapa, ada isteri, ada satu anak lelaki dan satu anak perempuan. Okey? Kita dah belajar lebih kurang ni. Kan? Tapi lama baru nak start 2 tahun dah. Bapa, kalau ingat lagi, 1/6. Wali abawal likulli wahidin minhum sudus. Allah kata Quran, bagi kedua ibu dan bapa masing-masing akan dapat 1/6 jika anaknya yang mati ada anak. Kalau ingat kan, kita masih ingat kan? Bila anak yang mati tu, A kan? A ni yang mati, dia ada anak. Bapa 1/6, ibu 1/6. Kalau anaknya yang mati ni tak ada anak, dia dapat 1/3 ibu. Bapa jadi ansabah. Kita dah belajar, tapi kita kena perangai lama, tak ingat kan 2 tahun. Baru nak start balik. Isteri 1/8 kepala mayat, ingat kan itu formula dia. Okey, ingatlah tu kan. Anak laki, anak perempuan? Apa? Anak laki. Ansabah. Bila bercampur antara anak laki dengan perempuan, ansabah. Kalau anak perempuan saja, waris fardu. Kalau seorang 1/2. Kalau 2 orang 2/3. Wa in kanat wahidatan falhanis. Jika kamu hanya ada seorang anak perempuan, Allah kata 1/2. Kalau 2, 2/3. Kalau ada 3 orang anak perempuan saja, 2/3. Tapi kalau anak perempuan campur anak lelaki, dia jadi ansabah. Ansabah bil ghairi. Kita dah belajar ni tapi dah tak ingat kan. Ansabah. Ansabah bil ghairi, tak apa ansabah saja. Bila dia ansabah dulu ni. Pasal dia bersama anak lelaki dengan anak perempuan. Okey? Faham tak? Ada soalan dulu sebelum saya pergi step yang seterusnya. Ada soalan? Boleh ya? Boleh kan? Kita pergi kan? Okey. Sekarang ni kita akan tengok berapa dipanggil asal masalah. Berapa formula dasar asalnya yang kita nak bagi berapa harta ni. Nak bagi pada berapa asal masalah. Kita boleh buat 2 kalau kes ni. 6 kali 4 ataupun 8. Kita ambil separuh. Antara ni dengan ni. Ambil separuh.
6 kali 4. Separuh dapat 1/8 kali 4. Ataupun 8 kali 3 separuh. Jadi panggil asal masalah 24. Nah, yang ni yang payah sikit. Tapi kita tak, ini saya tak ajar lagi sebenarnya kan. Ajar sikit-sikit, tak ajar secara langsung benda ni. Pasal kita tak masuk lagi. Okey, ini. Jadi bila harta ni seolah-olah dibahagikan formula asal ialah 24. Harta akan pecah 24. Okey. 1/6 dari 24 4 per bila tahu 4 per 24. 1/8 daripada 24 3 per 24. Jadi 4 campur 3 7. 24 tolak 7, yang asal kita 24 kan. 24 tolak 7 buat balance 17 kan. Maksudnya asabah ni kita dah faham. Asabah ialah penerima baki, balance. Berapa balance? Berapa baki? Dalam kes ni 4 tolak 7, 7 dah milik orang. Balance lagi 24 tolak 7, 17 per 24. Okay? Jadi harta ni akan dipecah 24, 4 per 24, bagi bapa, bagi isteri 3 per 24, bagi anak lelaki dan anak perempuan 17 per 24. Tapi dia tak selesai lagi. Pasal apa? Nak bagi macam mana ni? 17 ni. Kan? Dalam faraid dia mesti angka genap. Dia tak boleh ganji. Macam ni. Nak bagi takkan bagi setengah. 17 ni. Dia mesti dalam bentuk bulat. Dan di sinilah dalam Al-Quran kan kita dah belajar kan, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Lizzakari mislu hal zil unsay. 2 untuk lelaki, 1 untuk perempuan. Jadi lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Jumlahnya 3. 3 ni kita kali pula. Ini setiap nak habis kan. Kita kali 24. 3 kali 24 jadi 72. Ni dia panggil tasheh masalah. Tadi asal dasar dia. Ini yang sebenarnya. Ini figure angka yang sebenarnya akan kita bahagikan. Iaitu per 72. Okey? Jadi balik tadi. Dah ada 3, 4 kali 3. 12. Sama 24 kali 3. Ini per 72. Semua per 72 kan? Semua per 72. 72. Ini pun 72. Per 72. Pasal 24 kali 3 kan? 72. Yang ni 3 kali 3 9 per 72. Sama. Jadi ni 17 kali 3. Berapa? 51 per 72. Tapi 51 kita nak bagi 3 kan? Kita bagi dulu. 51 bagi 3. Dapatnya 17 1 bahagian. Jadi, ni. Bagi anak lelaki dia 2 bahagian. Jadi 17 kali 2. Itu 17 kali perempuan kali 1. Jadi 34. 17 kali 2 34 per 72. Yang lelaki, yang perempuan 1 bahagian saja 17. Inilah keluarnya. Di geran tanah kan. Tanah satu lot ya pecah 72. Tanah seka ke, kalau siapa yang pernah berurusan dengan pejabat tanah ini rekod. Kenapa banyak sangat pun? Ini baru 4 orang kan. Kalau kata ramai, apa 200-300 pun ada. Pasal itu pasal dah diselesaikan dalam paraid ditesukan oleh pegawai-pegawai bahagian pusaka untuk menyelesaikan ini. Jadi keluar di geran tanah. Per 300 pun ada. Tengok jumlah waris yang ada.
Okey. Itulah lebih kurang jawapan bagi yang bertanya tentang masalah pembahagian harta pusaka dan macam mana pengiraan itu. Dan ingat kan, ini 72 ni bagi aset tetap dan aset berubah yang boleh dikira. Contoh, kalau gerai tanah, rumah memang macam ni lah, akan keluar di jabatan tanah. Tapi kalau cash, sama juga kita bagi per 72. Barang kemah, sama juga kita bagi per 72. Ni lelaki buat apa barang kemah, bagi kau perempuan. Tak. Kena dinilaikan barang kemah tu, let go ataupun siapa-siapa nak beli di kalangan, inilah harga semasa, current value. Harga semasa berapa? Emas kena semasa. Bila kita selesaikan 1 bulan, 3 bulan, jual pada tarikh tu, ini harga semasa yang kita dapat, kita bagilah tu. Per 72 di kalangan waris. Banyak kes kan, ni anak lelaki buat apa bagi barang kemah. Barang kemah mak adalah 5 hutah rantai. Tapi satu rantai tu berat dengan dekat 200 gram, 300 gram. Sudah kan. Lelaki sengit tak dapat yang sudah kan. Lelaki tu dapat banyak je. Pasal 2 bahagian dia. Jadi tolaklah 34 per 72. Lain kan? Tak apalah kak, saya tak nak lah, kak ambil lah gelamak tu. Tak apa juga. Ataupun kak ambil lah tapi saya nak bayar kan. Bayar. Itu caranya. Jangan pakai ambil gitu, tak boleh. Kamu mana boleh pakai bayar kemah kan. Jadi, bayar kakak lah ambil. Adik segal lah ambil sebelah, tapi dia tak reda. Makan harta haram. Guna harta haram. Ambil harta yang tidak sah. Kita tak nak macam tu dalam faraid. Okay? Dan ini saya katakan yang boleh dikira. Harta-harta yang boleh kita kira, harta-harta yang boleh kita nilai. Selepas itu, bukan saja ini harta-harta yang payah untuk kita nilai kan. Dalam rumah tu, bapa arwah si mati tinggal kereta, tinggal motor, tinggal apa. Kalau kita boleh nilai. Tapi pakaian, buku, kitab, handphone, apa lagi, almari, meja, apa semua tu. Kan macam mana nak buat? Di sinilah kena buat elok di kalangan ahli waris tu, iaitu kita duduk bersama, tolak menolak. Tolak menolak. Okey. Siapa nak yang ni ambil. Siapa tak nak ni, ataupun tak apalah, kita kekalkan macam ni, tak ada apa-apa. Dia kekalkan rumah bapak kita macam ni. Duduk begitulah. Sampai ke bila-bila. Oh boleh. Okey. Maksudnya, yang pentingnya setuju di kalangan ahli waris. Yang penting itu setuju. Redha dia. Redha di kalangan ahli waris untuk menerima bahagian-bahagian masing-masing itu mengikut kadar yang telah dipersetujui. Tak nak pun tak apa. Ginilah adik, saya tak nak lah bahagian saya ni. Macam datuk tadi kan. Tu ada bapa tu maksudnya datuk kan. Datuk pada anak-anak ni. Kan? Datuk pada 2 cucu tu. Datuk tak nak lah, kamu duduk lah kan. Datuk tak nak. Boleh. Cuma, ingat kan, masalahnya bila kita nak tolak begitu, jangan kita tolak mulut. Banyak kes-kes yang bila kita tolak mulut tu, tak didengari oleh orang lain, mati. Bila mati, ni, yang ni, hak bapak ni, dia ada anak lagi kan. Pak saudara budak-budak ni kan. Dia pun tuntut lah. Mana? Ini hak bapak ni. Satu pun, maksudnya 12/72 tu ada hak. Jadi pak saudara, anak-anak bapak ni akan tuntut. Itu masalah. Sebab tu, bila kita nak menolak tuntut utama datuk-datuk ni kan. Nenek kau nak tuntut ni. Tulis. Dengan ni saya menolak. Bagi pada. Itu cara mudah kan. Kalau tidak, masuk mahkamah banyak. Dakwa-mendakwa di antara anak saudara dengan pak saudara. Pasal tak ada bukti. Si datuk ni menolak bagian dia. InsyaAllah Kata tu dulu.